Iqmal! Iqmal! Juni. Tengah fikir apa tu? Tak adalah. Sekarang masa untuk kita masuk sekolah. Rasa seronok juga. Tapi rasa tak puaslah bercuti. Alah, bukannya cuti sekolah tak ada selama-lamanya. Lagipun, awak memang suka sekolah. Betul juga tu. Tak sabarlah. Tahun ni saya akan jadi yang terbaik dalam sukan bola sepak. Azam baru? Yalah, Azam 2013. Macam itulah semangat menghadapi tahun baru. Awak tak ada azam ke? Tak terfikir pula. Lagipun, buat apa saya nak buat azam? Kenapa pula? Buat azam ni penting tau untuk kita menjadi lebih berjaya. Kalau macam tu, saya mesti kena ada azam. Kawan-kawan dah ada azam baru? Saya dah ada. Buku-buku ni bakal merealisasikan azam tahun baru saya. Saya berazam untuk membaca 10 buku dalam masa sebulan. Apa azam kawan untuk tahun baru ni? Azam bermaksud tujuan, niat ataupun cita-cita yang perlu dicapai dalam masa yang ditetapkan oleh seseorang itu. Kita ambil azam tahun baru saya sebagai contoh. Saya berazam untuk membaca lebih daripada 10 buah buku sebulan. Ini bermakna, tiap-tiap bulan saya perlu mencari sebanyak buku yang boleh dan membaca kesemuanya dalam masa sebulan. Dengan itu, azam saya akan terlaksana. Azam kebiasaannya adalah sesuatu keinginan yang menjurus pada hasil yang positif. Jadi, rancanglah azam anda dengan betul kerana ianya mampu mengubah nasib atau sifat seseorang. Jom kita saksikan rancangan hebat selepas ini. Jom. Jangan ke mana-mana. Rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Mari bergembira bersama Planet Kids. Apa azam saya tahun baru ni? Alah, awak pilihlah apa azam yang awak nak. Itulah masalahnya. Kalau saya buat azam, tapi tak jadi macam mana? Mana boleh tak jadi? Awak boleh punya. Awak memang kawan yang baiklah. Yelah, kalau saya tak sokong awak, bukannya kawan namanya. Baiklah. Tapi saya masih lagi tak tahu apa azam saya tahun baru ni. Tak apa. Saya akan tolong awak fikirkan. Azam tahun baru? Nak buat apa ya? Tolonglah bagi idea. Pejam celik, dah masuk tahun baru 2013. Apa yang selalu kita lakukan bila tiba tahun baru? Ada yang suka menoleh ke belakang, melihat dan mengintai-intai hari-hari semalam yang meninggalkan nostalgia tahun lepas, dan ada juga yang sudah menanam azam tahun baru. Azam tahun baru saya untuk mendapat 5A dalam peperiksaan.
Azam saya tahun ini untuk menjadikan guru sangat banyak. Azam saya tahun ini, saya ingin mewakili sekolah dalam pertandingan bercerita. Sudah menjadi kelaziman, ramai di kalangan kita akan membulatkan tekad membicarakan azam dan iltizam tahun baru walaupun azam tahun lepas tak tersampaian. Kepada kawan-kawan yang mana azam tahun lepas tidak tercapai, adakah masih meneruskan azam tersebut dengan melipat gandakan usaha atau beralih ke azam yang baru? Azam saya nak dapat nombor 1 dalam kelas tapi tak tercapai. Jadi tahun ni saya nak dapatkan 5A dalam peperiksaan. Ramai kawan-kawan yang membuat azam untuk lebih berjaya dalam pelajaran pada tahun depan, yang mana akan menjalani peperiksaan UPSR tentu berazam untuk mendapat 5A dalam UPSR. Azam saya tahun ini ialah untuk menjadi murid yang cemerlang dan mendapat keputusan 5A dalam peperiksaan UPSR. Terima kasih. Tetapi, jika berazam tanpa usaha, kita ni umpama pak pandai yang duduk di atas pokok. Jangan leka dengan angan-angan dan usaha untuk mencapai sesuatu. Perlulah dilipat gandakan agar azam kita pada tahun ini akan tercapai. Ha, nak pergi mana tu? Duduk je depan TV. Depan ni ada rancangan menarik tau. Jangan ke mana-mana, rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Mari bergembira bersama Planet Kids. Penat juga ke nak fikirkan azam? Alah, awak jangan risaulah. Nanti awak mesti dapat fikirkan. Lepas saja saya dapat azam baru, saya rasa bersemangat nak hadapi tahun baru. Kenapa pula? Yelah, saya rasa macam saya ni seorang yang bermotivasi tinggi dan dapat mencapai cita-cita saya. Saya bangga dengan awak. Kan elok saya dapat fikirkan azam yang bagus. Kalau kita ada azam, kita boleh jadi lebih baik. Atau kita boleh dapat apa yang kita nak. Boleh ke saya ada 2 azam? Saya tanya mak saya lah. Persatuan Sains Sekolah Kebangsaan Batu Muda mula ditubuhkan pada tahun 2006 bertujuan untuk melahirkan minat pelajar-pelajar terhadap ilmu sains. Saya telah menyertai Persatuan Sains di sekolah sejak 2 tahun lepas. Saya menyertai persatuan ini kerana saya bercita-cita untuk menjadi seorang doktor dan seorang saintis. Pelajar-pelajar yang menyertai persatuan ini akan didedahkan dengan eksperimen-eksperimen melalui buku teks, visual dan penerangan dari guru sebelum mencuba apa-apa eksperimen. Hari ini kami akan membuat satu eksperimen di luar bilik belajar bersama rakan-rakan. Tetapi kena tunggu cahaya matahari dulu. Bom, jadi. Selain daripada aktiviti di dalam kelas, pelajar-pelajar Persatuan Sains ini juga dibawa keluar untuk melakukan eksperimen. Memandangkan sains ada di sekeliling kita, pengajaran mengikut pada keadaan dan persekitaran yang ada kaitan dengan topik yang menjadi pilihan. Eksperimen tadi saya boleh mendapat tahu bahawa cahaya matahari boleh membakar benda yang kering seperti daun ini. Saya dapat tahu bahawa kanta pembesar ini boleh membakar sesuatu objek yang kering dengan menggunakan bantuan cahaya matahari. Banyak pengalaman dan pengetahuan yang dapat diperolehi melalui Persatuan Sains.
Kesemuanya amat berguna dan boleh dipraktikkan untuk faedah bersama. Jangan tertidur. Sebentar lagi ada rancangan menarik. Jom kita tengok. Mari kita tonton rancangan menarik ni sekarang. Planet Kids kini kembali. Yeay! Hai, saya Nur Atira Zika binti Haidai. Saya penunggang motor pacuan 4 roda ataupun ATV. Aktiviti lasak ATV ini adalah satu aktiviti lasak dan mencabar. Inilah yang menarik minat saya untuk mencubanya. Pertama kali saya menunggang ATV, saya merasa seronok dan tidak sedikit pun merasa gemetar. Kini, ianya merupakan hobi yang paling saya gemari dan saya tidak sabar menunggu hujung minggu tiba untuk menunggangnya di ATV Adventure Park di Bukit Belacan. Bagi saya, trek A paling mencabar kerana mempunyai selekor yang tajam. Untuk mahir dalam memandu ATV, kita perlu banyak berlatih dan memberanikan diri apabila menempuh laluan yang sukar. Jangan cepat berasa. Keselamatan juga penting sebelum membawa ATV ke trek. Sebelum membawa ATV ke trek, kita perlu memakai topi keledar dan kasut sukan yang sesuai. Jangan lupa isi minyak yang cukup untuk menjamin perjalanan tanpa henti. Mendengar ATV adalah ubat saya. Mari kita tonton rancangan menarik ni sekarang. Planet Kids kini kembali. Yeay! Apa bang? Apa ni? Apa ni bang? Gambar saya! Macam mana you dapat gambar saya? Bang! Apa ni bang? Apa ni? Hah? Misi Malaysia tanah airku. Cari spesies rama-rama yang paling menarik di Malaysia, iaitu rama-rama spesies swallowtail dan birdwings. Kat mana lagi saya nak cari rama-rama kalau bukan di Taman Rama-Rama Kuala Lumpur? Jom kita masuk. Cantik sungguh Taman Rama-Rama Kuala Lumpur ni. Landscape kawasan Taman Rama-Rama begitu menarik walaupun telah dimamak usia. Ianya dipenuhi dengan rimbunan pokok-pokok renek serta bunga-bunga yang berwarna-warni. Suasana nyaman dan redup membuat pengunjung selesa berjalan kaki sambil mengambil gambar rama-rama yang berterbangan bebas di sini. Di sini terdapat lebih daripada 500 spesies rama-rama, antaranya swallowtail dan birdwings, blues,
putih dan kuning, duffer dan fawn, tiger dan banyak lagi. Rama-rama yang saya perlu cari ialah swallowtails dan birdwings. Sekejap, saya cari. Rama-rama kat sini tak takut orang. Tengok yang ni. Hinggap di bahu saya. Jom jalan-jalan. Kawan ke? Kawan you? Jom jalan-jalan. Jom. Oh, ya ke? Dah lama you duduk sini? Hari-hari dia orang bagi you makan apa? Oh. Kuntum-kuntum bunga raya ini disembur dengan larutan madu sebagai makanan tambahan kepada rama-rama dewasa. Yeay! Inilah spesies yang saya cari. Cantik kan? Spesies ini adalah spesies yang paling menarik di Malaysia. Spesies jantan dikatakan tertarik pada bangkaian reput. Di Taman Rama-Rama terdapat juga spesies haiwan selain rama-rama seperti ikan-ikan koi, long neck turtle dan macam-macam lagi. Galeri pameran The Insects Kingdom of Malaysia pun ada, di mana pelbagai gambaran, replika dan maklumat berkenaan serangga dan rama-rama dipamerkan. Lega rasanya bila saya dapat menyiapkan misi saya tadi. Kalau kawan-kawan rasa tak tahu nak pergi mana-mana bersama keluarga, singgahlah di Taman Rama-Rama, Kuala Lumpur. Jangan ke mana-mana, rancangan menarik akan bersama anda sebentar lagi. Mari bergembira bersama Planet Kids. Kenapa bercuki gigi ni bergerak-gerak dekat air? Saya akan buat satu eksperimen untuk mencari jawapan. Ya! Barang-barang yang saya perlukan adalah satu pinggan, pencuki gigi, segelas air dan juga penyedot air. Mula-mula, kita bengkokkan pencuki gigi ni macam ni.
Tapi jangan patahkan pula. Kita perlukan 5 pencukik gigi. Kemudian, kita susunkan kelima-lima pencukik gigi yang telah dibengkokkan tadi ke atas pinggan. Bentukkan menjadi seperti abstrak bintang yang kerucut begini. Ambil penyedot air untuk memberangkat sedikit air dan titiskan air di tengah-tengah bentuk bintang tadi. Wah, pencukik gigi berkembang menjadi bentuk bintang yang mekar. Kenapa ianya berlaku? Eksperimen ini berkaitan dengan penyerapan air. Apabila pencukik kayu dipatahkan, ini memudahkan penyerapan air berlaku. Apabila air dititiskan di tengah-tengah pencukik kayu berbentuk bintang yang kerucut, secara tidak langsung, pencukik tersebut akan mengembang setelah menyerap air tersebut lalu membentuk bintang yang mekar. Cantiknya! Eksperimen ni boleh dibuat atas apa-apa permukaan je. Jadi, cubalah bersama keluarga. Mari kita tonton rancangan menarik ni sekarang. Mari bergembira bersama Planet Kids. Kawan-kawan pernah tengok cicak gecko? Inilah rupa cicak gecko jenis Black Pearl. Cicak leopard gecko atau nama saintifiknya Eublepharis macularius berasal dari kawasan tanah lapang di Pakistan, Afghanistan, Iran dan India Utara. Gecko Black Pearl ni milik saya tahu. Ia adalah seekor cicak jantan dan saya namakannya Jeko. Bagi saya, Jeko ni cukup unik. Sifatnya yang suka mendiamkan diri membuatkan saya tenang bila melihatnya. Cicak ini gemar memakan cengkerik atau serangga kecil yang lain seperti superworm ataupun mealworm yang mana mudah didapati di kedai-kedai haiwan. Cicak gecko Black Pearl ni bukannya spesies terancam. Cicak gecko ni juga ada pelbagai warna. Ada juga yang berbintik kekuningan. Dikatakan terdapat 300 jenis gecko yang berbeza dalam spesies leopard gecko dan harganya pula bergantung kepada jantina dan coraknya. Kawan-kawan tahu tak? Gecko yang lebih cantik warna dan coraknya boleh mencecah ratusan hingga ribuan ringgit seekor tahu. Agak-agaknya berapa harga gecko saya ni? Sekarang ni gecko kesayangan saya sedang dalam proses menyalin kulit. Seperti juga reptilia lain. Turun saya. Turun. 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 Gecko ni tidak memerlukan akuarium yang besar kerana ia merasa tertekan jika diletakkan dalam tempat yang besar. Akuarium kecil macam ni paling sesuai untuknya. Cicak gecko ini aktif pada waktu malam. Jangka hayat gecko betina ialah separuh daripada tempoh hidup gecko jantan yang boleh mencecah sehingga 25 tahun.
Gecko amat sesuai dibela oleh kanak-kanak yang tidak takut dengan rupanya ia menggerunkan kerana ia tidak berbahaya dan suka bersikap membatukan diri. Lagi satu keistimewaan gecko ni adalah ianya haiwan pembersih. Ia hanya membuang najisnya di tempat yang sama. Jadi, senanglah untuk kita membersihkan akuariumnya. Dah dapat ke belum dia ni? Belum lagi. Mungkin saya takut rasanya. Takut apa? Takut nak buat azam. Awak kena cuba. Kalau awak tak cuba, kita tak tahu awak berjaya atau tidak. Jangan takut je. Ha, takut. Saya tahu apa azam saya tahun baru 2013. Azam saya ialah untuk tidak takut mencuba. Mencuba apa? Apa-apalah. Okey, itu permulaan yang sangat baik. Apa-apa je. Dapatkan informasi terkini rancangan Planet Kids di Facebook kami, facebook.com/planetkids.tv.